So betul, macam mana dia tengok. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang, selamat datang ke Hazza Center of Excellence, Ipoh Perak. Baiklah, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya Muhammad Zakir Shah bin Mirban Shah, selaku pengurus Pusat Bertauliah Hazza Center of Excellence. Ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak PASA dan juga kepada pihak RC Ruang Cikgu Berhad kerana telah memberi peluang kepada kami untuk mengadakan sesi pertemuan dengan tuan-tuan dan puan-puan secara live berkenaan perkembangan dan juga maklumat-maklumat daripada pusat bertauliah kami, iaitu Hazza Center of Excellence. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya di sini juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua kaki tangan Hazza Center of Excellence, keluarga besar kami, iaitu tenaga-tenaga pengajar, chef dan juga bahagian pentadbiran dan pengurusan Hazza Center of Excellence yang telah berusaha keras walaupun kita sekarang berada dalam pandemik COVID-19, di mana bukan hanya kita saja yang terkesan, malah seluruh masyarakat dunia terkesan dengan pandemik ini. Ya, dan pastinya tidak ada di antara kita yang pernah mengalami atau mempunyai pengalaman yang sebegini. Jadi ini adalah satu rahmat besar kepada kita semua, kerana inilah kali pertama dalam hidup kita bila kita nak berbicara pun kita terpaksa berbicara melalui teknologi, melalui WhatsApp, melalui Facebook Live sebegini yang tak pernah pun kita pernah terfikir, ya. Sebab selama ini kalau kita nak maklumat, kita nak berjumpa orang, kita nak bercakap, sudah tentu kita akan just pergi jumpa orang tu, bercakap dengan orang tu. Tetapi kini segala-galanya berubah, kehidupan kita berubah 100% berubah, ya, disebabkan wabak pandemik ini. Jadi saya tidak mahu membuang masa sebab waktu yang diberikan kepada kami Hazza Center of Excellence hanya sejam. Jadi banyak yang saya nak berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, di mana apa yang kami ada, apa sebenarnya kami ini, siapa Hazza Center of Excellence ini. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk maklumat, Hazza Center of Excellence ini merupakan sebuah pusat pencemerlangan, pusat latihan kemahiran yang melatih dan mendidik pelajar dalam bidang hospitality melalui modul kursus yang berasaskan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan SKPK yang ditetapkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Okey, objektif kami adalah untuk melatih para belia lepasan pengajian menengah dengan kemahiran seni kulineri yang diperlukan untuk memenuhi permintaan industri perkhidmatan makanan dan keusahawanan. Program ini juga untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berdaya saing, yang mampu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang seni kulineri. Modul-modul dan tempoh latihan. Modul-modul yang ada ditawarkan di Hazza Center of Excellence ini, di antara yang latihan-latihan yang kami ada, kami mempunyai 4 program, iaitu penyediaan dan pembuatan makanan sijil kemahiran Malaysia tahap 2 dan penyediaan dan pembuatan makanan sijil kemahiran Malaysia tahap 3, dan program yang kedua ialah program pembuatan pastry SKM sijil kemahiran tahap 2 dan juga pembuatan pastry sijil kemahiran tahap 3. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, inilah kami Hazza Center of Excellence. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, inilah bangunan Hazza Center of Excellence yang terletak di nombor 49 Jalan Lapangan Terbang, Ipoh, Perak.
Inilah pusat latihan kami. Ya. Para pelatih yang terampil akan dianugerahkan dengan sijil kemahiran Malaysia mengikut tahap-tahap masing-masing. Di bawah, dan sijil akan diberi oleh pihak pembangunan kemahiran itu JPK di bawah Kementerian Sumber. Baiklah. Okey, syarat-syarat kemasukan bagi pelatih-pelatih yang berminat untuk menyertai kami. Syarat kemasukan adalah pelajar-pelajar lepasan sekolah berumur daripada umur 15 tahun sehingga 35 tahun. Para pelajar yang memiliki SKM sijil kemahiran tahap 2 untuk kemasukan tahap 3, berminat dalam bidang masakan, berdikari, berdaya saing dan berfikiran terbuka. Baiklah, saya ingin menceritakan serba sedikit hala tuju hala tuju kepada pelatih-pelatih atau pelajar-pelajar ataupun penonton-penonton dalam Facebook Live pada petang ini. Di manakah hala tuju latihan ini? Okey, jika dilihat di dalam carta ini, di mana pelatih-pelatih yang mendaftar masuk ke Hazard Center of Excellence bermula dengan SKM sijil kemahiran tahap 2. Selepas tamat di tahap 2, mereka boleh menyambung pengajian iaitu pada SKM tahap 3 dan diploma kemahiran tahap 4. Selepas tamat tahap 4, diploma kemahiran tahap 4, pelatih still boleh bersambung belajar diploma latihan kemahiran, diploma lanjutan kemahiran di tahap 5. Ada lagi video. Tunjuk yang tu tadi, tunjuk Hazard. Tunjuk Hazard. Dia ada. Okey, kami juga di Hazard Center of Excellence menyediakan kemudahan-kemudahan asrama, kemudahan kita menyediakan pakaian seragam seperti chef uniform, chef pisau ya, untuk pelatih-pelatih bagi menjalankan latihan kemahiran. Di Hazard Center of Excellence kami menekankan di mana kemahiran ini, latihan kemahiran ini akan berfokus kepada 70% latihan amali dan 30% latihan teori. Kami juga di Hazard Center of Excellence menyediakan bahagian enter video, enter window. Baiklah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya juga mohon maaf jika ada gangguan di sebalik teknikal kita window. Kita ada sedikit masalah teknikal di sini di mana saya sebenarnya menunjukkan PowerPoint. Okeylah tu. Itu kan. Ini adalah Hazard ya. Okay. Baik, jadi apabila pelatih-pelatih masuk dan menjalankan latihan bersama kami di Pusat Bertauliah Jabatan Pembangunan Kemahiran ini di Hazard Center of Excellence, jadi salurannya ialah bermula pada tahap 2 iaitu sijil kemahiran Malaysia tahap 2. Dan setelah tamat tahap 2, pelatih-pelatih ini akan boleh menyambung pelajaran mereka ataupun latihan mereka untuk ke tahap 3 iaitu sijil kemahiran tahap 3. Dan seterusnya selepas tamat tahap 3, pelatih-pelatih akan terus
dapat ataupun pelatih-pelatih yang berminat untuk meneruskan pengajian, mereka ini semua boleh meneruskan pengajian di tahap 4 iaitu Diploma Kemahiran Malaysia. Perbezaan pelatih latihan kemahiran ini ya di pusat bertauliah dan juga di pusat-pusat latihan lain seperti di institusi pengajian tinggi, perbezaan mereka sangat ketara ya. Apabila kami di Hazar, kami memfokuskan pengajian yang berasaskan modul industri. Maknanya kita menjalankan latihan mengikut kehendak semasa industri. Jadi kita akan fokuskan kepada pelatih-pelatih ini supaya mereka bersedia pada bila-bila masa setelah tamat latihan, mereka boleh dihantar terus ataupun disalurkan terus kepada pihak industri yang bersedia untuk mengambil pelatih-pelatih ini. Di atas pengalaman saya setelah hampir 10 tahun berkecimpung di dalam latihan kemahiran ini, terutamanya di Hazar Center of Excellence ini, saya bermula pada tahun 2010 sehinggalah hari ini. Kami di Hazar telah melatih seramai hampir 500 pelatih dan alhamdulillah setakat ini kami tidak menghadapi apa-apa masalah di dalam menguruskan pekerjaan ataupun kesinambungan pelatih-pelatih kami. Malah kami juga memfokuskan kepada keberhasilan pelatih-pelatih ini, di mana terutamanya program-program tambah nilai yang kami jalankan di Hazar untuk memastikan pelatih-pelatih ini mendapat cukup persediaan dari segi mental, fizikal mereka bagi persediaan untuk menghadapi pengalaman apabila berada di industri sebenar. Ya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kami di Hazar Center of Excellence di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia Malaysia, di mana saya pasti masyarakat Malaysia sudah mula mengenali program-program TVET ini, kerana kerajaan Malaysia juga telah mengiktiraf sijil kemahiran Malaysia, malah telah mengangkat martabat sijil kemahiran Malaysia ini ke tahap yang tertinggi. Apa yang diberitakan, insya-Allah tidak lama lagi pelatih-pelatih sijil kemahiran Malaysia juga berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka di universiti-universiti awam dan universiti-universiti swasta yang menjalankan program-program TVET. Saya menjangkakan peluang-peluang ini akan bermula pada tahun 2023 ya, di mana di atas pengetahuan saya di Pusat Bertauliah, kami telah mula merangka latihan-latihan yang akan membolehkan pelatih-pelatih yang kurang cenderung kepada akademik untuk meneruskan pengajian mereka walaupun mereka tidak mempunyai sijil pelajaran Malaysia seperti mana syarat yang terdahulu, di mana apabila pelatih-pelatih yang ingin menyambungkan pengajian mereka ke universiti-universiti awam ataupun universiti-universiti swasta, syarat-syarat kemasukan adalah minima pelatih-pelatih mesti memiliki sijil pelajaran Malaysia. Tetapi disebabkan beberapa perubahan sekarang, malah sijil kemahiran Malaysia ini telah dinaikkan taraf, disamaratakan. Jadi pelatih-pelatih yang tanpa SPM hanya memiliki sijil kemahiran Malaysia juga berpeluang untuk menyambung pengajian-pengajian mereka melalui saluran ini. Ya, kita perlu berterima kasih kepada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia yang telah berusaha bersungguh-sungguh bagi menjayakan program ini, bagi menaikkan taraf pemegang sijil kemahiran Malaysia. Baiklah, sebelum saya teruskan maklumat dan penjelasan berkenaan latihan-latihan yang ada di Hazar Center of Excellence ini, saya di Hazar ini
Ya, saya ada video yang lebih kurang ambil masa 7 minit, saya rasa 7 minit. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat lebih dekat Hazard Center of Excellence itu sendiri. So dengan itu kita lihat video dululah.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia tadi serba sedikit gambaran berkenaan pusat latihan kami, iaitu Hazza Center of Excellence, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat pelatih-pelatih kami benar-benar tekun, seronok menjalankan latihan mereka, di mana pendedahan yang kami berikan adalah pendedahan yang berasaskan industri. Kelengkapan di pusat latihan kami juga adalah kelengkapan yang terkini, di mana mengikut spesifikasi dan juga standard yang digunakan oleh majoriti industri untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, of course pusat-pusat bertauliah sedaya mungkin memastikan dalam menyediakan kemudahan-kemudahan prasarana terutamanya di bengkel-bengkel amali untuk memastikan para pelatih kami mendapat mengenal pasti, tahu cara mengguna peralatan-peralatan yang terkini yang berada di industri. Ini adalah penting kerana pihak pusat bertauliah, terutamanya kami di Hazza, itu adalah antara fokus kami, di mana penyediaan pelatih-pelatih yang berkualiti untuk dihantarkan kepada industri. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga banyak persoalan antara soalan-soalan yang biasa saya terima daripada ibu bapa ataupun belia-belia yang ingin melibatkan diri di dalam latihan kemahiran ini, antaranya ialah soalannya ialah hala tuju. So jadi hala tuju pusat latihan kemahiran ini di bawah Kementerian Sumber ialah kita ingin melahirkan seramai mungkin pekerja mahir, sebab itu adalah keperluan yang diperlukan oleh industri. Malah walaupun pada waktu ketika ini pada pandemik ini, kursus-kursus yang melibatkan penyediaan dan pembuatan makanan, kursus-kursus yang melibatkan pembuatan pastry ini, yang di mana kita melihat pada mulanya kita beranggapan kursus-kursus ini tidak lagi popular kerana banyak industri yang melibatkan kursus-kursus ini ditutup apabila berlaku pandemik. Walau bagaimanapun, satu perubahan yang ketara juga berlaku, di mana industri-industri hotel, restoran dan juga peniaga-peniaga mengambil pendekatan di mana penyediaan dan pembuatan makanan, pembuatan pastry ini dapat dijalankan secara online. Malah banyak syarikat-syarikat, banyak industri yang mula berhubung dengan saya memohon agar kami dapat menyediakan pelatih-pelatih yang berkemahiran di dalam menguruskan pembuatan-pembuatan pastry, penyediaan pembuatan makanan yang spesifik kepada rangkaian ataupun syarikat mereka. Jadi saya juga perlu sebagai sebuah pusat latihan kena bersedia melatih peserta, walaupun peserta tidak dapat datang ke Hazza untuk berlatih. Kami tetap meneruskan latihan secara online, di mana kami terpaksa menghantar bahan-bahan guna habis kepada pelatih, hantar di rumah untuk bagi memastikan pelatih-pelatih mendapat latihan walaupun dia latihan dijalankan secara online. Ini bagi memastikan kita pusat latihan kemahiran dapat meneruskan membekal pekerja-pekerja, pelatih-pelatih mahir kepada industri. Dan insya-Allah apabila pandemik COVID-19 ini berkurangan, berunsur-unsur kurang, dan kerajaan juga akan membuka, memberi kebenaran untuk kami beroperasi secara sepenuhnya, jadi kami bakal menerima pelatih-pelatih. Ramai ni kami mendapat permohonan daripada pelatih-pelatih baru untuk memasuki Hazza Center of Excellence pada penghujung tahun ini untuk sesi intake yang keempat. Walau bagaimanapun kami terpaksa akur dengan SOP di bawah MKN, dan juga pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran juga telah meletakkan, mensyaratkan pada pusat-pusat bertauliah jika ingin menjalankan latihan secara bersemuka, kami perlu mendapat kelulusan dan juga menjalankan program secara camp-based training. Okey, apa kelebihan Hazza?
Di Hazard Center of Excellence kami menyediakan dua bentuk pembiayaan untuk pelatih-pelatih apabila masuk, di mana apabila pelatih memohon untuk memasuki Hazard, of course kita pun sedia maklum. Saya rasa peserta di luar sana, even masyarakat, ibu bapa pun sedia faham apabila kita nak mendaftar anak ke sesuatu institusi pembelajaran, sudah tentu ada yuran yang akan terlibat, ya, yuran pengajian, yuran pendaftaran, dan yuran asrama dan pelbagai yuran lagi yang memang biasa. Walau bagaimanapun di sini ada kami di Hazard Center of Excellence menyediakan dua bentuk kemudahan bagi pelatih-pelatih yang ingin menyambung ataupun ingin mendaftar sebagai pelatih di Hazard Center of Excellence. Yang pertama, kami di Hazard Center of Excellence ada menyediakan pembiayaan secara penuh, iaitu pembiayaan pembelajaran yang di bawah program Majlis Agama Islam Perak, iaitu MAIP, bagi golongan asnaf, anak-anak asnaf dan juga golongan B40 yang layak untuk menerima bantuan penuh, ya. Dan juga kami dimaklumkan sekarang ini di mana di bawah Kementerian Sumber Malaysia juga telah menyediakan beberapa bentuk pembiayaan secara penuh ini, secara percuma kepada pelatih. InsyaAllah ada beberapa pembiayaan yang telah kami sediakan bagi pengambilan hujung tahun ini, iaitu pada sama ada bulan 11 atau bulan 12 nanti. Kami akan ada satu lagi pengambilan yang di mana tuan-tuan dan puan-puan atau pelatih-pelatih ataupun belia-belia di luar sana yang ingin bersama kami, ingin menjadi keluarga Hazard Center of Excellence sebagai pelatih, insya-Allah jangan bimbang berkenaan yuran, ya. InsyaAllah kami akan sedaya upaya menyediakan segala bantuan yang kami mampu untuk pelatih-pelatih belajar. Yang penting sekali ialah kita berkehendakkan pelatih-pelatih yang bersungguh-sungguh, yang berminat, yang bersedia untuk yang committed, kita nak yang committed, ya, untuk bersama-sama kita, bagi saya melahirkan pelatih-pelatih yang berkemahiran. Pihak kerajaan juga di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan juga menyediakan pembiayaan, dan pelatih-pelatih Hazard tak perlu bimbang, ibu bapa pun tak perlu bimbang, sebab apabila pelatih-pelatih ini masuk je ke Hazard, mereka akan dibekalkan dengan allowance sara hidup. Kalau tak salah saya dimaklumkan sekarang ini, pada tahun ini pihak Kementerian Sumber Manusia menyediakan sebanyak RM600 sebulan kepada pelatih-pelatih kemahiran. Ya, jadi saya pasti dengan adanya RM600 sebagai duit poket menjadi sedikit akan mengurangkan beban ibu bapa terutamanya dalam memastikan anak-anak mereka yang kurang cenderung kepada akademik dan juga kepada anak-anak yang betul-betul berminat untuk menjadi chef, ya. Jadi ini adalah peluang dan kami akan buka peluang ini tidak lama lagi, insya-Allah, dan mungkin kumpulan pertama untuk tahun 2020 ni, ya, akan insya-Allah kita jadual untuk dimulakan seawal bulan November. Walau bagaimanapun kepada yang berminat, ya, jika ada yang berminat pada petang ini yang mana melihat kami, ya, boleh berhubung dengan kami, ya, boleh hantar WhatsApp, boleh message kami, boleh lawati Facebook kami, iaitu Hazard Center of Excellence. So boleh bertanya bagaimana nak daftar, ya, untuk mendapatkan maklumat-maklumat dan untuk melihat aktiviti-aktiviti kami. Mungkin ada yang tak sempat melihat aktiviti-aktiviti kami tersebut tadi, sila layari Facebook kami, insya-Allah. Di situ saya rasa dalam Facebook kami itu cukup maklumat, cukup padat dengan gambar-gambar aktiviti-aktiviti yang kami jalankan selama hampir 10 tahun dah kami di Hazard Center of Excellence ini. Jadi apakah nilai tambah yang kami ada? Kami di Hazard Center of Excellence ini sebenarnya kami adalah satu-satunya pusat latihan kemahiran di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia ini, ya, satu-satunya pusat latihan yang menghantar pelatih-pelatih setiap tahun ke Istana Brunei Darussalam bagi
menjadi sebahagian daripada kumpulan dia panggil team supporter, team supporter ataupun kumpulan sokongan, pelatih-pelatih kumpulan sokongan untuk menjayakan program sambutan tahun baru di Istana Brunei, iaitu sambutan hari jadi Sultan Brunei. Kami dipilih, Haza telah dipilih sebagai satu pusat tauliah bagi menghantar pelatih-pelatih yang bersedia untuk bekerja di sana selama 2 minggu. Setiap tahun, bermula tahun 2016. Jadi objektif dia, kenapa saya berusaha, kenapa kami di Haza berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan program ini, kerana ini adalah satu cara kami bagi menambah nilaikan pelatih-pelatih kami. Ya, membiasakan pelatih-pelatih kami menghadapi industri yang besar sebegini, di mana pada kebiasaannya ya, seorang tukang masak itu biasanya dia akan masak paling kuat dia akan biasa masak untuk 100-200 orang. Tetapi kalau di Istana Brunei kita akan masak untuk 3,000-4,000 orang pada satu masa ya. Jadi pengalaman itu satu pengalaman yang amat berharga. Jadi alhamdulillah kami Haza dapat meneruskan tradisi ini, mudah-mudahan. Cumanya pada sejak apabila berlaku pandemik ini, kami pun tidak dapat menghantar pelatih ke sana disebabkan pandemik COVID-19. Saya rasa semua negara terjejas. Jadi buat masa ini pelatih-pelatih kami juga tidak dapat dihantar ke sana untuk latihan. Walau bagaimanapun usaha ini kami akan teruskan apabila wabak COVID-19 ini mula mereda, dan juga tak lama lagi insya-Allah kita sama-samalah mendoakan agar kita semua terlindung daripada wabak ini, dan wabak ini diangkat supaya kita dapat menjalankan aktiviti kehidupan kita secara normal semula insya-Allah. Ya, kalau tidak dapat sepenuhnya pun mungkin ya kita dapat bergerak dengan bebas, tidak merasa takut lagi. InsyaAllah. So dengan usaha daripada pelbagai pihak termasuk kerajaan Malaysia yang berusaha bersungguh-sungguh bagi mengekang COVID ini, jadi kami di pusat latihan juga berusaha bagi memastikan langkah-langkah keselamatan, langkah-langkah kesihatan juga diambil berat, di mana asrama kami di pusat-pusat latihan kami sudah bersedia ya, kami dah bersedia untuk mengambil pelatih. Walau bagaimanapun kami menunggu kebenaran dan juga surat kelulusan daripada pihak kementerian. Ya, jadi di Haza juga banyak aktiviti-aktiviti lain yang tidak melibatkan masakan, yang tidak melibatkan perbuatan pastry, tetapi ada aktiviti-aktiviti rohaniah. Ini penting ya kepada melahirkan pelatih-pelatih yang mahir. Kita tak nak pelatih kita mahir saja. Ya, banyak kita lihat ramai orang yang dipanggil specialist, memang terror, dia memang pandai, kalau masak memang sedap gila orang kata. Walau bagaimanapun di Haza Center of Excellence kami perlu menambah nilai. Selain daripada pandai memasak, kita juga ingin melahirkan pelatih-pelatih yang mempunyai sikap yang baik ya, terutamanya sebab apabila mereka masuk ke industri nanti, di industri banyak aspek yang diutamakan, dan atas pengalaman saya apabila berada di industri selama lebih kurang hampir 25 tahun di dalam bidang ini, perkara-perkara yang diutamakan di dalam dapur, even di hotel-hotel, di restoran-restoran, di kafe-kafe adalah sikap ya, adalah attitude. Sikap memainkan peranan yang penting. Walaupun kita mungkin tidak pandai bekerja, walaupun kita pada mula kita bekerja, kita masih kekok, kita tak dapat nak buat kerja dengan baik, tetapi di atas sikap yang baik yang kita ada itu, dia akan membantu kita menjadi seorang pekerja ataupun pelatih yang hebat, yang dikehendaki oleh industri. Salah satu kejayaan yang saya sendiri alami ya, di mana pada tahun 89 saya bermula memasuki industri perhotelan, iaitu di Hyatt Subang International Resort Hotel di Subang Jaya dulu. Pada waktu itu saya memang
tak tahu nak buat kerja disebabkan saya habis sekolah dan terus masuk mohon untuk bekerja di hotel, dan saya masuk tanpa ada pengetahuan, tanpa ada pengalaman. Cuma apa yang saya ada ialah sikap yang positif terhadap pekerjaan itu. Ya, di situ sikap itu yang memainkan peranan, dan disebabkan sikap yang baik, sikap yang positif yang saya ada, pihak industri sendiri, pihak pengurusan telah mula nampak, dan di situlah bermulanya kerjaya saya di dalam perhotelan. Dalam masa singkat, dalam masa setahun yang pertama, saya telah dinaikkan pangkat. Saya dinaikkan pangkat bukan kerana kemahiran saya semata-mata. Saya dinaikkan pangkat terutamanya adalah because sikap saya yang positif terhadap pekerjaan itu, di mana saya bersungguh-sungguh bekerja. Ini adalah saya nampak komponen yang paling penting, ya, yang di mana kami di Haza, kami jadikan iaitu sebagai satu komponen wajib yang pelatih-pelatih kami perlu ada. Ya, supaya apabila seorang pelatih yang kami hantar ke industri itu, dia tidak akan berada di situ, di tompok itu, di jawatan itu selama-lamanya. Kita nak ada perubahan dalam hidup. Ya, bukan saja pelatih, saya rasa ibu bapa juga yang bila menghantar anak-anak mereka ke Haza Center of Excellence, malah pada hari pertama ibu bapa hantar, petang tu juga bila anak tu balik, dia ambil je anak tu balik, dia akan tanya dekat anak tu, apa yang dah belajar? Apa yang kamu dah belajar? Dia expect anak itu sendiri hari pertama dah berubah. Ya, itu ibu bapa. Malah industri lagi tinggi ialah expectation mereka. Jadi saya melihatkan benda-benda ini dan hasil pengalaman saya yang berada di industri sebenar selama 25 tahun membuat saya lebih peka, dan juga kita tekankan attitude ini sebagai satu perkara yang wajib, yang perlu ada kepada pelatih-pelatih kami di Haza. Jadi di sini keutamaan yang kita lihat, kita jalankan aktiviti-aktiviti yang melibatkan sikap, di mana kita akan adakan aktiviti gotong royong, bekerja dalam kumpulan, ya, aktiviti-aktiviti membaca. Walaupun kita faham kebanyakan pelajar-pelajar kami di Haza ini adalah yang pelajar-pelajar yang tercicir, yang kurang cenderung pada akademik, yang mereka ni memang asalnya tak nak belajar pun, tak nak pergi sekolah pun. Tetapi bila masuk ke Haza, kami akan sikit-sikit bantu dia masukkan sedikit elemen di mana kepentingan belajar, kepentingan membaca adalah penting. Ya, walaupun you jadi chef, you jadi seorang tukang masak, you jadi seorang pastry chef, buat kek je kerja je, tetapi you mesti nak kena ada ilmu. Pelatih-pelatih perlu ada pengetahuan. Ya, baru you boleh dapat cipta produk, you dapat cipta menu, you dapat menyediakan resepi yang baik. Ya, dan kebiasaannya chef-chef yang faham, dia akan tahu kepentingan membaca. Ya, sebab dia perlu banyak ilmu bagi mencipta menu-menu baru, ya, yang untuk dia bersaing dalam pasaran. Sebab pasaran kita sekarang ni, kalau dari segi sudut menu makanannya, bermacam-macam makanan, banyak makanan. Jadi it's a challenge to become a chef. Kalau you nak jadi seorang chef yang profesional, you kena ada ilmu, you kena belajar. Bermula daripada Haza, mungkin Haza tidak boleh bagi you ilmu yang banyak, walau bagaimanapun, di sinilah asas dia. Di Haza lah bermula you punya anak tangga yang pertama. Ya. Daripada situ you akan melangkah ke tangga yang makin tinggi dan makin tinggi dan makin tinggi, makin tinggi. Di Haza jugalah tempat pada saya, pandangan saya kepada ibu bapa yang ingin menjalankan uji kaji kepada anaknya. Sebab kebanyakan atas pengalaman saya di Haza, kebanyakan ibu bapa yang hantar anak mereka ke Haza, bila daftar hari pertama, ibu bapa dia memberitahu kami yang anak dia betul minat masak. Sedangkan apabila anak tu masuk ke Haza, kami dapati dia sebenarnya tak minat. Dia masuk atas dasar ibu bapa dia yang minat sebenarnya. Ibu bapa dia yang suka masak. Mak dia yang bersungguh-sungguh suka masak. Anak tu tak suka. Di situ kita akan dapat tahu. Sekurang-kurangnya ibu bapa akan mendapat sedikit kesedaran di mana dia akan tahu potensi anak dia. Potensi sebenar anak dia. Dan ada juga pelajar-pelajar kami yang asalnya dipaksa masuk oleh ibu bapa mengikut kawan, tetapi setelah mereka menyertai program dengan pengisian-pengisian yang kami sediakan, ramai pelatih kami yang berubah. Daripada tak berminat, dia jadi berminat. Ya, di mana dulu di sekolah dia memang adalah seorang pelajar sekolah yang
tak pernah datang sekolah. Kalau datang pun sebulan mungkin 2 kali je rekod kehadiran dia. Tetapi bila di Hazard dia berbeza. Sebab kami di Hazard Center of Excellence, kami tidak mengamalkan peraturan-peraturan yang seperti mana yang sekolah ada. Ya, kami betul-betul menjalankan program seperti mana yang industri perlukan. Jadi saya tidak melayan pelatih-pelatih saya seperti pelajar sekolah. Saya melayan pelatih-pelatih saya seperti pekerja industri. Mana kami saling hormat menghormati. Saya tidak mengatakan di sekolah cikgu tidak menghormati anak murid, tidak. Tetapi cara itu berbeza. Saya melayan pelatih-pelatih Hazard ni seperti orang dewasa. Sebab kenapa ya tuan-tuan? Okey, ini atas pengalaman kami di Hazard selama 10 tahun menjalankan latihan. Apabila pelatih yang datang, pelatih adalah di antara umur 16 tahun dan maksimum 30 tahun. Mereka ini, pelatih-pelatih umur 16 tahun ni, pelajar-pelajar umur 16 tahun ni, mereka nak jadi orang dewasa. Mereka tidak lagi nak, mereka tidak mahu menerima arahan. Jadi sebab mereka rasa mereka boleh berdikari. Jadi kami melayan kehendak mereka. Saya rasa itu adalah satu resepi kejayaan kami di Hazard, di mana kami dapat menjadikan pelatih-pelatih kami sebagai rakan kami, sebagai sahabat kami. Di mana di situ dia dapat meluahkan perasaan dia, apa yang dia nak sebenarnya dalam hidup. Jadi di situ kami berjaya. Saya nampak satu resepi kejayaan Hazard. Satu lagi kelebihan kami di Hazard di sini ialah kami tidak mengambil pelatih ramai-ramai. Kami fokus kepada satu latihan yang berkonsepkan kecil, small group tetapi padat, supaya kami lebih mengenali pelatih-pelatih kami daripada luar dan dalam pelatih itu. Jadi kita akan tahu dari berbagai masalah yang dia hadapi, apa sebenarnya yang kehendak dia. Jadi mudah, dan kami kenal semua pelatih-pelatih kami pada satu masa. Jadi banyak lagi maklumat-maklumat yang saya nak kongsikan. Kita nak main video. Saya akan tunjuk tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi short video yang saya ingin kongsikan untuk tuan-tuan dapat melihat, dan juga mungkin kepada penonton-penonton yang baru saja menyertai kami. Kita lihat ya, satu program yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang ya, pada tahun 2015 berkenaan latihan kemahiran ya, di mana Kerajaan Pulau Pinang bersungguh-sungguh membuat program bagi memperkenalkan latihan kemahiran ini. Kenapa saya tunjuk video ini ialah satunya ialah kita nak melihat dan memberitahu pada penonton-penonton semua ialah kelebihan program ini. Sesungguhnya kerajaan dalam memberi pendedahan kepada program. Okey, so selamat menonton.
dan Pulau Pinang umum. Dan dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Pameran Informasi Pendidikan dan Kerjaya Pulau Pinang bagi tahun 2015. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Saya mengharapkan dengan ada sedikit maklumat daripada kami, daripada Hazard Center of Excellence ini dapatlah dikongsikan maklumat-maklumat ini kepada pelatih-pelatih di luar sana yang berminat untuk menyertai kami. Banyak program-program latihan kemahiran yang berada di seluruh negara. Ya, di Perak ini kami ada ramai rakan-rakan pusat tauliah yang juga menjalankan latihan-latihan seperti mana yang kami jalankan. Walaupun bagaimanapun kami di Hazard Center of Islam memang menjalankan program ini sepenuh masa kepada semua pelatih, dan juga kepada, mungkin ada yang akan bertanya, ada tak kami menjalankan program-program latihan jangka pendek, even latihan latihan yang dipanggil custom made training. Ya, jawapannya ya, kami memang ada menjalankan latihan-latihan dalam bentuk modular, iaitu program-program jangka pendek, malah yang betul-betul jangka pendek pun ada, yang 2 hari saja pun ada, yang betul-betul kita custom made kepada kehendak pelatih itu sendiri. Tetapi fokus kami ialah melahirkan pelatih-pelatih berkemahiran tinggi, ya, di mana kebanyakan program yang kami jalankan kami fokuskan kepada program-program sepenuh masa, iaitu program SKM tahap 2, di mana tempoh latihannya minimal 6 bulan, maksimum setahun, dan juga kepada latihan-latihan yang kami fokuskan ialah latihan-latihan yang akan melahirkan
pelatih-pelatih yang berkemahiran dalam bidang penyediaan dan pembuatan makanan, seni kulineri dan juga pembuatan pastry. Ya. Kita dapat melihat di mana kalau tuan-tuan melihat video-video itu, kita melihat di mana kesungguhan kerajaan menjayakan program-program kemahiran bagi menyediakan platform ya, kepada pelajar-pelajar, kepada peserta-peserta, kepada masyarakat di luar sana yang berminat di dalam bidang kemahiran ataupun tidak mempunyai peluang untuk meneruskan pengajian di bidang akademik. Dan kita pasti ya, kita terutamanya apabila berlaku pandemik COVID-19 ini, ramai pelajar-pelajar yang terkesan kerana tidak dapat ke sekolah. Jadi kepada pelajar-pelajar yang tidak berminat dalam bidang akademik, mereka akan terus hilang dengan arus keadaan. Jadi di sinilah pihak kami mainkan peranan di mana kami berusaha walaupun tidak dapat bersemuka, tetapi kami mencari beberapa kaedah bagi menjalankan latihan ini, dan alhamdulillah kita sudah mempunyai beberapa kaedah bagi menjalankan program. Kepada peserta-peserta yang ingin menjalankan latihan kemahiran secara online, kami memang ada silibus, kami memang sudah ada pengalaman program-program bersama beberapa agensi kerajaan bagi menjayakan program-program ini kepada ibu-ibu yang duduk di rumah, yang ingin belajar buat produk, yang ingin berniaga secara kecil-kecilan di rumah. Kami ada beberapa program kursus pendek yang boleh disertai oleh ibu-ibu ataupun siapa saja di luar sana yang ingin menyertai program-program kemahiran. Jadi saya kesimpulannya, kami di Hazza Center of Excellence ini adalah sebuah pusat latihan yang ditauliahkan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, di bawah Kementerian Sumber Manusia, yang menjalankan program-program latihan kemahiran berasaskan seni kulineri dan juga seni pembuatan pastry. Jadi jika ada peserta ataupun penonton-penonton pada petang ini yang bersama kami pada waktu ini, jika ingin mendapat maklumat yang lebih lanjut, boleh layari di Facebook kami, dan juga yang ingin berbual bicara ataupun mendapat maklumat terus daripada saya, boleh menghubungi saya di talian 016 534 8117. Ya, dan mudahnya sekali tuan-tuan boleh terus ke Facebook Hazza Center of Excellence, di mana tuan-tuan boleh terus bertanya di dalam Facebook kami, dan kami akan bersedia untuk menjawab apa saja soalan yang ada. Saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PASAK dan juga Ruang Cikgu Berhad yang telah memberi peluang pada kami, walaupun short notice ni saya dapat pada waktu ini, tetapi insya-Allah kami Hazza Center of Excellence sentiasa bersedia dan juga sentiasa kena berani ya, terjah, walaupun ini adalah satu perkara yang luar biasa. Saya sendiri pun tidak pernah live secara begini. Walau bagaimanapun, inilah hakikatnya yang kita semua, seluruh masyarakat dunia terpaksa tempuh, di mana pada waktu ini kadang-kadang terasa seperti bercakap berseorangan, ya, seperti syok sendiri dia nampak gayanya. Walau bagaimanapun, inilah hakikat kehidupan yang terpaksa kita lalui, dan saya dan juga kaki tangan Hazza Center of Excellence ingin mengucapkan berjutaan terima kasih kepada semua yang membantu kami, terutamanya kumpulan sokongan daripada Ruang Cikgu Berhad yang bersungguh-sungguh ya, membantu kami, Cik Ashraf. Saya juga mengambil keluar Cik Farahin yang tadi last minute berurusan dengan saya untuk menguruskan sistem di mana supaya rancangan kita ataupun Minggu TVET Perak ni dapat berjalan dengan baik. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, banyak program-program pada Minggu TVET Negeri Perak ini, dan sila layarilah ya untuk melihat karnival ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dilindungi daripada wabak COVID-19, dan juga karnival Minggu TVET ini dapat berjalan dengan lancar dan juga mendapat perhatian seluruh masyarakat Malaysia, ya, terutamanya kepada peserta-peserta yang berminat untuk mempelajari
atau berkecimpung di dalam bidang latihan kemahiran ini. So sekali lagi saya selaku pengurus Pusat Bertauliah dan juga kaki tangan Hazza Center of Excellence, pihak pengurusan Hazza Center of Excellence, kami mengucapkan ribuan terima kasih. So dengan itu saya akhiri pertemuan kita pada petang ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.